Hello, Assalamualaikum, selamat petang. Khabar? Nak check suara saya boleh dengar tak? Boleh. Waalaikumsalam. Alright, Boleh cikgu. alright, thank you. So kalau sesiapa perlukan saya cakap bahasa Inggeris, saya beritahu. So far saya rasa saya akan guna bahasa lah. Alright, so nama saya Tutor Zah, boleh panggil saya Tutor, panggil saya Sir, suka hati nak panggil apa. So hari ni kita masuk dekat chapter yang ramai orang macam masih lagi ada masalah, iaitu nisbah dan juga graf fungsi trigonometri. Alright, so sebelum kita try untuk buat mekanik dia, so trigonometri ni apa? So masa korang belajar form 4, trigonometri korang dengan form 3 korang diajar trigonometri tu adalah apabila ada melibatkan sin, cos dengan tan kan. So tiga benda yang korang beritahu ni apa fungsi dia sebenarnya? So apa guna sin, cos, tan ni? So dia adalah function ataupun fungsi yang ada pada banyak benda dan dia digunakan dalam trigonometri bila melibatkan segitiga bersudut tegak. Soalan yang korang kena tanya dekat diri korang, cikgu, kenapa kita kena fokus sangat dekat segitiga bersudut tegak ni? Apa penting sangatnya? So recall balik masa korang form 2, masa korang form 1, korang diajar kalau ini garisan paling pendek, ni garisan kedua terpendek, ini garisan paling panjang. So dia kalau garisan pendek campur garisan kedua terpendek, garisan tengah-tengah akan mendapat garisan panjang. Ini korang belajar sebagai Pythagoras theorem. Pythagoras theorem ni apa guna belajar mendalah ni? Apa guna belajar Pythagoras theorem? So bila korang ada dua sisi, boleh cari sisi ketiga. Itulah guna belajar Pythagoras theorem. Contoh kau ada A ada C, confirm boleh cari B. Contoh kau ada A dengan B, boleh cari C. Contoh kau ada C dengan B, confirm boleh cari A. Itu Pythagoras theorem. So extension kepada Pythagoras theorem korang start belajar bila kita melibatkan apa? Ada benda yang dipanggil sebagai sudut. Now sudut tu biasa akan disimbolkan sebagai theta. Now cikgu kenapa tak pilih huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z? Kenapa pilih theta? Now theta ni special untuk dia darjah sahaja. Okay, so darjah sahaja. Now darjah tu melibatkan kalau ini darjah korang, kalau darjah korang dekat bawah, sudut yang korang tengah interested nak usah sekarang ni adalah dekat bawah. So yang bertentangan dia akan jadi O, yang paling panjang memang akan jadi H. Dan dia tak akan jadi huruf lain. Dan satu lagi kalau O dah ada, H dah ada, mestilah yang ni akan jadi A. So A ni bermaksud adjacent, yang ni opposite, yang ni hypotenuse. So apa kaitan tiga benda ni dengan sin, cos, tan? So korang pun dah belajar. Kalau sin formula dia, so sin adalah opposite bagi hypotenuse. So rupa dia macam mana? So kalau ada sin theta, opposite dia akan bagi hypotenuse dia. Dan ini juga untuk function cosine ataupun cos yang biasa orang sebut, formula dia adalah K, semua orang tahu. So cosine theta adalah adjacent bahagi hypotenuse. Dan last kali kita ada tangent. So formula dia TOA. So formula dia TOA sebab tangent theta adalah opposite bahagi adjacent. So ini yang korang belajar dulu. So apa kaitan dulu dengan sekarang? So dan kenapa kita kena belajar sangat pasal Pythagoras theorem? Kenapa kita kena belajar sangat pasal trigonometri? Contohlah saya buat satu lukisan ni nak bagi faham kenapa kau belajar macam dah lah ni. So saya buat lukis manusia macam ni lah. So ni rambut dia. Ni dia punya rambut. Tak cantik tapi for a reason. Okay. So ini manusia. Korang rasa boleh tak saya kira daripada saya kira jarak daripada sini sampai telinga kanan dia. Saya nak tahu jarak dia berapa. Tanpa pakai apa-apa. Dan saya tak yang saya diberi adalah jarak daripada sini sampai sini. Saya kata sini 10, sini darjah dia 20.
Boleh tak saya tahu jarak warna biru tu? Boleh. Maksudnya, saya try lagi. Contohlah hujung leher ni, saya nak kira jarak dia dah sampailah dekat bawah telinga sebelah kanan ni. Saya tahu jarak dia berapa daripada hujung leher. Ataupun kita ambil dagu dagu. Daripada dagu tu sampai dekat bawah telinga sebelah kiri tu berapa jauh lah. So kita pun cipta segitiga bersudut tegak. Untuk apa? Untuk kita kira panjang dia. So tengoklah dekat, katalah ni pusar rambut korang. Pusar rambut dekat situ. So nak tengok pusar rambut, tarik sampai dekat hidung, pangkal hidung. Berapa jauh lah? Nampak saya kena buat apa? Saya tetap kena buat segitiga bersudut tegak. So trigonometri ni memudahkan untuk korang cari benda yang lurus. Okay? Dia memudahkan. So apa sahaja pun boleh digunakan segitiga bersudut tegak nak cari. Panjang dia ke, dia punya sudut ke, itu dulu So so far ada soalan? Tak ada? Kenapa kita belajar pasal trigonometri ni? Tak ada? Okay, so kita nak cari panjang yang melibatkan sudut. So dulu korang belajar Pythagoras theorem hanya melibatkan panjang dengan panjang. Sekarang ni kita ada trigonometri yang melibatkan sudut. Okay. Now, berbalik kepada korang punya intipati, apa yang korang kena belajar mengenai dengan sudut ni, okay. So benda pertama sekali yang korang memang kena letak dalam kepala. Sorry gangguan. So now, benda yang korang kena take note dekat sini kita ada apa yang saya nak buat adalah daripada 0 sampai 360. So 0 darjah saya start daripada sini, saya akan ikut lawan jam. Tarik ke sebelah kiri, dia jadi sini 90 darjah. Tarik ke sebelah kiri, teruskan lagi dia jadi 180 darjah. Tarik ke bawah, dia akan jadi 270 darjah. Dan sampailah dia lengkap, dia akan jadi 360. So cara kita tengok darjah adalah macam ni. Okay, kita tak tengok darjah kosong daripada sebelah sini ke sebelah sini, tak. Cara kita baca darjah adalah lawan jam. Itu satu benda yang korang kena tahu, cara kita baca darjah. So maksudnya kalau saya buat macam ni, okay, kalau ini darjah yang saya tengah tengok sekarang. So darjah yang saya tengah tengok sekarang adalah daripada kosong ni sampai kepada di sebelah kiri ni. Okay. Dan dia mesti lebih 90 darjah tapi kurang 180. Itu cara baca darjah dia. Korang takkan baca daripada contohnya macam ni. Oh, daripada sini sampai sini je. Kalau darjah ni yang kita sedang cari, salah. Dia akan baca daripada kosong darjah. So cara baca dia lawan jam. Okay, itu cara baca dia. Now, on top of cara baca, saya kena bagi tahu korang kita ada 4 kawasan. Kawasan pertama yang biasa dipanggil sebagai suku 1, okey. Kawasan kedua yang biasa dipanggil sebagai suku 2. Yang ni suku 3, yang ni suku 4. Okey, kenapa kena tahu pasal suku ni? Okey. Recall masa korang belajar dulu. Okey, masa korang belajar, setiap sin, setiap cos, setiap tan, contohlah korang buat sin 30, mesti ada nilai dia. So nilai ni tak boleh jadi positif dan contohnya boleh juga jadi negatif. Contoh sin negatif, dia boleh jadi positif dan sin 30 tu juga boleh jadi negatif. Okay. Now, bila korang nampak ni akan ada nilai. So nilai ni memberitahu kat mana korang punya landing tu. So positif dengan negatif ni apa kaitannya dengan suku 1, 2, 3, 4 tu? Now, dekat suku 1, semua tak kisahlah sin ke, sin 30 ke, tan 30 ke, tak kisahlah cos 30 ke, semua kalau landing dekat sebelah sini, mesti semua akan jadi positif. So sebab tu kalau korang perasan dia akan tulis A. Ada setengah orang
ajar A, ada setengah orang ajar S. Saya ajar A sebab nak mengatakan ini adalah all. Semua dekat sini akan jadi positif. Semua sudut yang landing dekat sebelah suku satu ni akan jadi positif. So apa rupa suku satu tu? Ni lah ni. Cos 30 positif, sin 30 positif, sin 30 semua positif. Okay. Now dekat suku 2 pula. So dekat suku 2 tu special. Dekat suku 2 tu ada satu je yang akan positif iaitu S. Sin je yang akan positif dekat sini. So maksudnya apa? Maksudnya kalau kau kira lah sin 90, sin tak nak 90, sin 120, 120 tu dekat sini kan? Okay, sin 120. Kalau dia negatif, maksudnya dia takkan landing dekat sini dan tempat lain. Tapi kalau dia positif, dia akan landing dekat sini, dekat suku 2. Okay. Now, tu suku dia. Suku ketiga biasanya semua orang akan tahu, bab ni saya semua tahu. AST, tan. Sini je. Kat sini tan je positif, yang lain semua akan negatif. Yang last sekali kita ada cosine. Kat sini cosine je yang akan positif, yang lain semua akan negatif. Contoh, kalau kau tarik sini sampai sini, okay, contohlah saya sebut kalau sin 27, tak nak, saya sebut sin 280 tu dah lebih 270 dia masuk kat sini. Sin 280, kalau sin 280 korang berkalkulator check pakai kalkulator sin 280, korang akan dapat nilai negatif 0.984. Cuba tengok sekali. Okay, kalau saya buat sampai 280. Alright, so cuba korang buat tangent 320, mesti akan dapat negatif juga. So tangent 320 korang akan dapat negatif 0.839. Betul? Tapi kalau korang buat cosine dan dia antara 360 hingga 270, contoh saya buat 291, cosine 291, korang akan dapat nombor positif. Cos 291, korang akan dapat 0.358. Soalannya kenapa? So dekat sini yang 4 rule ni memainkan peranan. Okay, sebelum saya buat latihan ni semua, saya nak bagi tu semua orang faham dulu apa benda ni. So saya nak lukis lagi sekali dekat sini. So buat dengan saya. So ada soalan pun tanya. Sebab ni konsep paling asas sekali, jangan rushing. So macam biasa, korang tahu sini semua akan jadi, semua yang korang buat kat sini akan jadi positif. Sini sin je yang positif, sini tangent je yang positif, sini cosine je yang positif. Contoh, cubalah saya kata sin 320. Korang rasa positif ke negatif? Negatif. Berapa? Tak payah kira pun. Ni tengok je. Tak payah kira, tak susah pun. Negatif. Kenapa dia negatif? Sebab dia tak kira apa-apa. Kalau kira maksudnya kau tak faham lagi. Boleh kira, tapi kalau kira maksudnya tak faham lagi. Sebab apa? 320 kat mana? 320 daripada sini sampai sini. So kalau 320 tu kau tengok, yang akan positif dekat suku 4 tu cosine je. So obviously korang tahu akan dapat jawapan negatif. Saya tak tanya berapa. So bila korang kira, oh sin 120, sin 320 berapa? Korang dapat 0.642. So yang saya nak korang teka positif ke negatif. So kalau saya kata tan 30, positif ke negatif? 30 dekat mana? Dekat sini. Kawasan dia dekat sini. Obviously dia adalah positif. Tak payah kira So kalau saya kata cosine 270 berapa? Negatif. Okay. Now, kalau dia lebih 270 baru kita panggil negatif. Tapi kalau dia betul-betul atas 270, maksudnya daripada sini sampai sini je,
berapa nilai dia? Kosong. Kalau korang masuk kalkulator akan dapat kosong. Dia tak ada positif, tak ada negatif. Kalau dia betul-betul atas garisan. Okay, take note Next, teka lagi, tak payah kira sangat pun. Kalau saya minta tangent 181 positif ke negatif? Positif. Positif. So kalau saya minta sin 211 positif ke negatif? Negatif. Negatif. Sebab apa dia landing kat sebelah sini? Dia dekat bawah, dia dekat suku 3. Suku 3 siapa je positif? Sitan je. Okay, sitan. Oh, sorry. Pan. So, alright. So, cikgu, macam mana nak ingat? So, saya nampak semua orang pun dah faham. So, kalau korang nampak aja, ini formula nak ingat siapa yang positif. Saya ingat macam ni. All school, saya sebut je lah saya sebut. Tapi ini saya punya. Dan jangan anggap benda tu sangat bagus korang cipta sendiri. Ini saya punya sendiri. So, saya anggap dia sebagai all school teacher crazy. Saya ingat macam tu. So, ASTC. Okay, now baru kita nak buat. So, dah faham bila kita main teka-teka je sin constant, dia akan landing balik kat mana. So, ni akan bagi tahu kat mana positif. Now, apa kaitan dengan apa yang kita nak buat dekat sini? So, ada sesuatu yang kita panggil sebagai sudut sepadan ataupun corresponding angle. Contoh, sudut original kau 100, confirm kau tahu dia landing dekat sudut 2 kan? Kat sini 100, sebab 100 tu dah lebih 90, mestilah dekat kiri sikit. So dia mesti landing dekat suku 2. Now, kat mana sudut sepadan dia? Dekat sini ada sesuatu yang baru, yang benda baru untuk korang take note, iaitu sudut sepadan yang saya baru nak introduce. Padam sikit. Okay, apa maksud sudut sepadan? So kalau ini korang punya graf, so 100 tu daripada 0 sampai sini 100 darjah. Okay, ni 90 darjah lah, standard. So yang mana sepadan dia? Sepadan dia adalah yang melengkapkan dia jadi 180. So yang ni adalah sudut sepadan dia. Okay, ini yang 100 ni simbol dia bukan alpha tetapi theta. Itu sudut korang. Yang sepadan dengan theta kita panggil dia alpha. Okay, tengok beza dia. Okay, now kenapa kena tahu pasal sudut sepadan? Okay, so kalau korang perasan, kalau korang ambil sin 100, kau akan dapat benda sama macam sin 80. Jom try. So sin 100 berapa? Sin 100 kau dapat 0.984. 0.984 belakang banyak, dan sin 80 dapat pun benda yang sama, 0.984. So itu contoh dia. Alright, so siapa buat soalan ni? Siapa ada buat soalan ni? Tak ada. Alright, so kalau dekat 125, siapa yang sepadan dengan dia? Tak tahu. Alright, saya tunjuk lagi sekali. So kalau dia landing dekat suku 2, yang sepadan dia adalah yang melengkapkan dekat jadi 180. Cuba kalau dia landing dekat contoh dekat sini. Okey, contohlah dia 50 darjah je. Ni theta. So alpha dia mana? Kat mana sepadan dia? Kat 90. Dekat suku mana? Suku 1 ke, suku 2 ke, suku 1 bukan. Suku 1 memang tak ada. Dia dekat suku 2 ke, 3 ke, 4 yang sepadan dengan dia. Suku 2. So korang mungkin terfikir, cikgu dekat suku 2 ke? Tapi macam bawah ni boleh juga cikgu. Bawah ni macam sepadan juga dengan 50 tu. Okey, dekat sini kita akan check.
So jom kita try buat sin 50. Sin 50 darjah berapa lah? Sin 50 kita tengok pakai kalkulator korang dapat 0.766 dan nombor dia positif. So dekat mana yang positif kalau korang perasan? A, S, T, C. So sini S, sini A, sini T, sini C. Siapa yang positif antara dua-dua tempat ni? Kalau kau nak ambil warna purple lawan warna pink, kau akan pilih warna apa? Warna pink ke warna purple? Pink. Pink. Kenapa warna pink? Sebab kau punya suku dua tu positif pada sin dia. So tapi kalau sin 50 kau keluar, contoh keluar macam ni, 300 0 point something, so kau akan pilih yang bawah yang warna purple sebab sin kau negatif. Something okay, tak ada. Okay, so now obviously korang dah nampak sin 50 bersamaan juga dengan 0.7660. So maksudnya dia punya suku yang korespon berapa? 50 lah. So sin 50, kalau ni theta ni lah dia punya alpha. Dia sama. Okay. Jom kita buat kalau dia landing kat suku ketiga pula. Saya buat lagi. Cuba kalau dia landing dekat suku ketiga, contoh ni saya punya theta. Ni theta dan theta saya bagi 1827, katalah dia 19 darjah. Theta saya 190 darjah. Now, kerja kita nak cari dia punya ni sudut yang sama dengan dia. Kat mana? Adakah yang warna pink? Adakah ini alpha dia? Adakah warna purple alpha dia? Adakah warna merah alpha dia? Kat mana yang sama dengan dia? Tengok tu. Kalau dia landing kat suku 3, kalau dia landing ni nota yang saya nak bagi kat korang agak penting. So, kalau dia landing dekat suku 3, alpha adalah theta tolak 180. So, berapa dia? Yang mana satu? Alpha dia adalah theta tolak 180. So, ni nota ni cakap. Okay. So, alpha adalah theta tolak 180. So, maksudnya alpha dia adalah yang mana? Warna pink ke, warna purple ke, warna merah? Ada siapa nak try? Warna pink ke? So kalau pink tu kena make sure dia positif pada cosine. Kalau warna purple tu kena make sure dia positif pada sine. Kalau warna merah tu semua kena positif. Okay. Now, so ini benda yang berlaku di sebalik dia. Jawapan dia, okay, yang warna purple ke warna pink ke, jawapan dia warna purple. Yang dia kat sini, kalau kita buat sign. Okay, sebab saya buat sign tadi. Now, cikgu, saya tak faham kenapa kena tahu siapa alpha, siapa theta. Okay, kalau macam rasa cikgu berat lah, rasa dia tak nak. Kalau nak faham mekanik boleh tak buat masa ni? Nanti lama-lama nanti saya akan faham dia punya content. Okay, kalau nak hafal mekanik sahaja. So kalau korang nak tahu dekat suku, kalau dia landing dekat suku 1, maksudnya theta tu adalah alpha. Okay. Kalau dekat suku 2, alpha adalah 180 tolak theta. Suku 3, alpha adalah theta tolak 180. Suku 4 adalah alpha tolak 360. So dekat sini dia landing dekat suku 2. So kalau suku 2, obviously alpha korang adalah 180 tolak 125. So kalau saya tengok kalkulator dapat 55. Now cuba kalau korang check sin 125 dapat dia 0.819. Yang ni 0.819. So dia sama dengan apa?
Ada siapa nak try? Sama juga dengan sin 55. Ada siapa tak faham? Ada siapa tak faham? Straight ni straightforward kan? 0.819. Okay, next, teruskan lagi. So 160 obviously tak lebih daripada suku 2. Okay, so dia akan landing kat suku 2 lah, tak lebih daripada suku 2. Now, alpha dia adalah 180 tolak 160 iaitu 20. So cosine, ni cos cos, ni cos 160. So korang check, cos 160 adalah berapa? Negatif 0.939. Jadi kalau korang check. So maksudnya yang sepadan dengan dia adalah yang kat sebelah dia lah, iaitu 20 darjah tu. Tapi 20 darjah tu kena kalau korang buat cos ke? Kat situ nak tahu tu. So nak buat macam ni. Kalau korang tulis cos 20 darjah je dapat berapa? Dapat 0.939 kan? Dapat 0.939. Tapi apa yang tak cukup kat sini? Kalau korang perasan, apa yang missing kat sini? Negatif. Ya, so maksudnya korang kena cipta negatif tu letak dekat sebelah dia supaya ada negatif tu. So jawapan dia yang mana cikgu? Jawapan dia yang negatif cos 20. Bukannya cos negatif 20 Dia bukan cos negatif 20, dia negatif cos 20. Negatif tu dekat luar. Alright, kena cipta negatif tu sebab cos 160 tu kalau korang check dia adalah negatif dekat situ. Sebab apa? Dekat suku 2, siapa yang positif je? Dekat suku 2, sin je yang positif. Kalau kau buat tan atau kau buat cosine dekat sini, dia akan jadi negatif. Okay? So negatif yang cos 20 tu kena cipta. Korang kena letak dekat situ dengan sengaja untuk mengsamakan kiri dengan kanan. Okay. Apa lagi? So okay, 190 suku berapa? Suku 3 obviously sebab tak lebih 270. So alpha dia kata apa? Kalau suku 3 alpha adalah theta tolak 180 terbalik. So 190 tolak 180 dapat 10. Lepas tu kata calculator. Calculator kata tangent 90, tangent 190 adalah 0.17. 0.176. So kalau kau try tangent 10 dapat berapa? Tangent 10 dapat 0.176, sama. So tak payah tukar, tak payah letak negatif sebab yang sama. Okay. Lagi 226. So 226 suku berapa? Suku 3 juga, tak lebih. 280 suku 4. Ni suku 4. Ni suku 2, suku 3, suku 3, suku 2, suku 3. Okay, alpha dia, saya buat untuk korang tengok. Kalau tak faham cakap, kalau faham cakap saya laju sikit. Saya tak tahu korang faham ke tak. Ada respon tak? Macam mana? Nak saya repeat lain sekali ke? Macam mana? Faham Okay. Kalau macam tu saya laju lah. Saya tulis, saya bagi jawapan kat sini soalan nombor 4 dalam tulisan tu jawapan dia adalah yang ni 46, yang ni 80, yang ni 15, yang ni 34.2, yang ni 84.9, yang ni 47 darjah 42 minit, yang ni 27 darjah, yang ni 54 minit. Okey, untuk cos 226 dia sama dengan negatif cos 46. Kena letak negatif kat depan.
Kalau sin 280, korang kena letak negatif sin 80 kat depan. Kalau ini kena letak tan 15 kat depan. Negatif tu kena letak tan. Kalau tan 145 tu kena letak negatif tan 34.2. Yang ni kena letak negatif sin 84.9. Yang ni tak payah letak. Nanti kau dapat sama. Cos 47, 42. So 270 tu sama je. Dia serupa. 27 darjah 54. Okay, soalan. Ada soalan tak? Cikgu, saya ada soalan. Yang ada soalan tanya sebelum saya move pada next one. Yang nombor 9 tu kenapa? Dia persukuan di nombor 3 ke nombor 4? Suku 4. Suku 4. Ni namanya orang tua mata rabun. Tak ada rasa tak tua pun. Silap. Okay, betul suku 4. Terima kasih betulkan saya. Next. So tak ada soalan lain. Soalan simple pun tak ada. Alright. So cikgu. So apa benda ni yang ada dekat sini now? Ini adalah nota untuk korang pegang. Pegang ni sampai korang tak lupa ni. Now ini dipanggil sebagai unit circle. So apa yang ada di antara unit circle? Saya highlightkan dekat sini, korang kena faham bahawasanya macam X dengan Y yang biasa. Kalau ada satu, lawan dia mesti ada negatif satu sebelah kiri. Kalau ada satu dekat atas, lawan dia mesti negatif satu dan dia bulatan. Dan di dalam bulatan tu kita cipta trigonometri sehingga bila kita cipta segitiga bersudut tegak tu menyebabkan kita terpaksa pakai trigonometri, menyebabkan selama ni korang faham dia punya XY tu nombor bulat kan, korang belajar nombor bulat, contohnya 2, 3 macam tu. Tapi bila kita buat untuk unit circle, so cara ingat dia adalah yang ini adalah cosine, nilai X adalah cosine, koordinat X adalah cosine X, nilai Y dia memang akan jadi sin X. Okay, saya sengaja buat colour untuk korang nampak, tengok beza dia. So kalau kita cakap pasal cosine X tu, dia merujuk kepada X punya koordinat dalam unit circle. So unit circle tu apa? Unit tu bermaksud satu, circle tu bulatan lah. So bulatan berjejari satu, itu maksud dia dalam bahasa Melayu. Bulatan ni jejari dia satu je. So di antara satu ni, kalau kita nak cari dia punya koordinat, kita akan guna konsep trigonometri nak cari dia. Dengan cara apa? Koordinat X dia adalah cosine X, koordinat Y dia adalah sin X. Dan satu formula baru yang korang kena tahu, selama ni korang belajar, kalau nak cek tangent theta, kita kena guna sin theta bahagi cosine theta, sin bahagi cos. So extension daripada apa korang belajar dulu, dia hanya memberitahu korang kalau kau dah tahu sin tu adalah koordinat Y, so ini adalah Y dan cosine tu adalah X lah. So tangent theta juga korang boleh dapat daripada nombor desimal, iaitu koordinat Y dan koordinat X. So koordinat Y bahagi koordinat X, dapatlah dia punya tangent. Okay. Now sebelum kita buat, ada soalan tak? Tak ada. Ada nak tanya apa-apa? Cikgu kenapa kena belajar ni? Pasal unit circle, ada nak tahu? Ke korang semua dah faham? Nak tahu. Okay, so now unit circle ni adalah asas kepada siapa yang akan ambil, siapa yang buat AdMath untuk locus. Dan dalam kehidupan seharian, biasanya kalau kita nak tengok berapa darjah, kita tak adalah pergi susah-susah buat bulatan besar-besar, kita buat bulatan kecil je. So kalau orang tu dia nak belajar pasal darjah, betul-betul macam orang main peta ke, orang yang ada map ke, mesti kena tepat. So bila kena tepat tu, apa benda paling simple nak pakai, inilah dia. So kalau nak buat jam, kalau korang nak cipta jam pun kena pakai ini juga,
unit circle dia juga supaya bulatan tu cantik. Macam pakai kompas biasa tu. So banyak aplikasi dia bila melibatkan bulatan. Okay, yang melibatkan korang kena cari koordinat kat sini. Bearing semua ada kaitan masa korang belajar form 3 belajar bearing. Tak salah saya. So extension daripada idea yang simple tadi, so kita nak mekanikkan dia. So apa benda kita kena buat kat sini simple je. Kita kena ambil tahu apa hubungan 0.64.77 ni simple je. 0.64.77. Okey, hubungan dia apa? Korang tahu kalau sebelah kiri cos ni adalah cosine x, nampak tu? Cosine x, sebelah kanan adalah sin x, Dan nak cari tangent theta, so kalau tangent theta tu apa? Ni, kalau saya buat segitiga, kalau saya buat segitiga nak cari tangent theta yang ada dekat dalam tu, dia adalah 0.77 bahagi 64. Kenapa macam tu cikgu? So kalau korang recall balik, kalau ini x dan ini y, so maksudnya jarak panjang daripada sini ke sini adalah 0.64. Itu kan x koordinat. Maksudnya jarak daripada atas sampai ke bawah adalah 0.77. Formula tangent theta adalah TOA, opposite bahagi adjacent. So kalau theta korang dekat sini, opposite dia adalah 0.77 bahagi dengan adjacent dia iaitu 0.64. Sebiji dengan apa benda yang dia baru ajar ni, cuma dalam bentuk yang lain yang korang belajar last time. Okay. So bila nak mencipta segitiga dan gunakan unit circle ni, so segitiga tu akan berguna. Okay, now kita teruskan. So berapakah dia punya sin theta kat sini? Siapa nak tolong saya? Sin theta dia berapa? Sebut je. 0.86. Thank you. So cosine dia? Negatif 0.8. Thank you. Tangent dia siapa yang dah kira boleh bagi kat saya. Yang ini cosine dia adalah 0.9, ni 0.42. Cikgu nampak simple sangat lah. So saya sarankan simple sangat tu, siapa yang rasa simple tu bagus, keep the positive attitude, nanti akan rasa pening sikit. So ini negatif 0.41, ni 0.91. Siapa yang buat kerja ni dan kira dia punya tangent theta berapa, saya bagi jawapan. Negatif 1.732. Ini 2.1429, jadi negatif 0.4505. So maksudnya cikgu, kalau ada bulatan unit bulatan ni, kita tengok dia punya x koordinat, y koordinat. Lepas tu kalau nak cek tangent dia, kita kena guna sin bahagi cos. Itu je, tak ada apa. Okay, soalan tak ada. Okay, now dia kata suruh hitung nilai setiap yang berikut. So kalau korang tengok contoh ni, dia kata sin 170 adalah sin 180 tolak 170. Now saya nak korang bagi saya something yang equivalent. So sin 225 ada tak sin yang sama dengan 225? Itu yang saya nak. Recall balik apa yang kita buat tadi masa first time. Okay, kita ada 4 suku A, S, B, C. Setiap kali korang nak jawab tu, contoh soalan nombor 110 tu kan, sin 110 tu dekat mana? Dia dekat sini. Sinilah 110 tu contoh. Saya gunakan lain. 110 dekat situ. So ada tak yang equivalent dengan dia? So obviously ada, iaitu yang 70. Yang 70 tu yang boleh menjadikan segitiga bersudut tegak tu. Okey. Yang 70 tu yang boleh menjadikan segitiga bersudut tegak tu. Now, so maksudnya apa dekat sini? Sin 110 kalau korang kira pakai kalkulator, korang akan dapat 0.939. Sama juga dengan sin 70. Okey, so siapa yang dah buat? Tolong saya. Sin 225, apa yang sama dengan dia?
Ke nak saya explain? Ada yang dah try bagi tahu jawapan. Yang nak saya explain cakap je, saya akan explain, otherwise saya akan assume korang okay. 225 tolak Okay, so saya kena explain. So 225 tolak tu, okay, saya dengar tadi 225 tolak something, betul lah tu. So sebab dia dekat suku 3. Macam mana saya tahu? Cikgu teka ke suku 3 kat mana? Tak. Saya akan gunakan konsep sini 0 darjah, sini 90, sini 180, sini 270. Kat mana 225? 225 tu mesti tak lebih 270 dan tak kurang 180 dia dekat sini. Dan kita start daripada awal. Kalau kita nak buat betul-betul, kita akan start daripada 0 darjah lah sampai dekat sini. Maksudnya inilah theta saya iaitu 225. Nah, apa yang saya nak buat sekarang? Saya nak cari something yang sama dengan dia, iaitu sudut sepadan dia. Sudut sepadan dia kata, kalau kau dekat suku 3, alpha adalah theta tolak 180. So maksudnya 225 tolak 180. Kalau korang pakai kalkulator, tengok 225 tolak 180, korang akan dapat 45 darjah. So maksudnya 45 darjah tu kat mana? Now dekat sini yang kita kena take note. So 45 darjah tu dekat, boleh jadi dekat sini lah. 45 darjah. Kenapa 45 darjah dekat situ? Sebab ini yang nanti korang akan buat segitiga tu. Segitiga tu akan terbentuk macam ni. Sini 45 darjah tu. Okay. Ni 180. Now, kita dah jumpa dia punya sudut sepadan ataupun alfa dia. So kalau korang tengok, kalau sin 225, dia landing dekat suku ketiga. Suku pertama semua positif, suku kedua sin positif, suku ketiga yang positif si tangent je. Suku keempat cosine je positif. So dia landing dekat suku ketiga, maksudnya obviously lah kalau korang pakai kalkulator akan dapat negatif, korang akan dapat negatif 0.7071 lah. Sebab dia landing kat suku ketiga. So apa yang kita nak check sekarang, cuba tengok sin 45, sebab kita buat sin kan. Kalau korang masukkan sin 45, korang akan dapat nombor 0.7071. Maka dekat sini korang tahu tak sama lah cikgu. Kita kena letak negatif. So kesimpulannya apa? Sin 225 tu adalah sama dengan sin negatif sin 45. Okay. Okay, yang minta tadi dah faham dah kenapa dan macam mana boleh dapat tu? Okay. So sin 320 kalau shortcut. Okay, sin 320 suku berapa? 4. Suku 4. Suku 4 siapa yang positif? Cosine je. So kalau kau buat sin 320 dekat suku 4, confirm nombor kau negatif. So kalau saya buat sin 320 akan dapat negatif 0.64. Nak dapat, kalau kau dekat suku 4, lepas tu nak dapat kau punya sudut sepadan berapa? Formula kata 360 tolak theta. 360. akan dapat 4 darjah. Good. So dekat sini korang test lah tengok sin 40 berapa. Tengok sin 40 korang akan dapat positif ke negatif? Dapat positif. Padahal dia landing kat tempat yang sin dia akan jadi negatif. Sakit telinga tapi tak apa. So jawapannya negatif sin 40. Okay, so saya memandangkan ramai dah bersuara dan faham. So saya tuliskan jawapan, korang check sekarang jawapan korang betul ke tak. Yang ni sama dengan negatif cos 30. Yang ni sama dengan cos 60. Yang ni sama dengan negatif 87
0.9 darjah. Ini sama dengan tan 32. Ini sama dengan negatif tan 18. Ini sama dengan tan 56, 36. 50 darjah, 36 minit. Okey. Alright, so soalan yang korang kena tanya seterusnya. Sekarang pura-pura. Okey, cikgu, bila nak pakai sudut sepadan ni? Ada sesiapa tahu bila nak pakai sudut sepadan ni? Ada sesiapa tahu? Tak tahu? Dah belajar macam mana nak kira sudut sepadan, so kena tahu kenapa dan bila nak pakai. Contoh ada soalan macam ni. Simple je soalan dia. Contoh dekat luar ni saya kata dia punya sudut adalah 130 darjah. Oh tak. Sekejap. Sebab macam ni. Katalah kat luar ni X. Lepas tu saya kata kat dalam ni sudut dia 45 darjah. Tak kena. Kena. So saya kata panjang ni 10, panjang ni 8, panjang ni 6. Lepas tu soalan yang saya tanya korang adalah tolong carikan tangent X. X kat mana sekarang? X kat mana? Selama ni kalau korang belajar X, kan korang belajar pasal nak cari tangent X, selalunya dalam segitiga ni, kenapa X tu dekat luar segitiga? Cuba bagi tahu saya. So dekat sini lah kita pakai sudut sepadan. Now, siapa yang sepadan dengan X tu? X tu sudut dia berapa? Kalau kita tengok kat sini, siapa boleh congak kat saya? X tu sudut dia berapa? Berapa sudut X tu sekarang? 135. 45 darjah. Dia dekat luar. Kenapa saya nak tangent X? Kenapa saya tak nak tangent 45 darjah je kan? So dekat sini ada main peranan. Disebabkan kita kalau nak cari tangent, nak buat something yang berkaitan dengan sin kostan, kita kena segitiga bersudut tegak. Malangnya benda Allah ni dekat X tu dekat luar. So kita akan kita akan pinjam sudut yang sepadan dia dekat sebelah sini. Kenapa? Dan korang kena recall balik. Kalau X tu 135 darjah, dia landing dekat sudut berapa? Suku berapa? Dia landing dekat suku suku ke-2. Yang mana suku kedua tu yang positif dia hanyalah sin. ASTC. So ni 135 darjah. Yang sepadan dengan dia adalah 45 darjah. Siapa cakap? Formula cakap. Sebab apa? Formula kalau dekat suku 2 cakap sudut sepadan adalah 180 tolak dengan 135. So alfa dia adalah 45. So maksudnya apa? Warna biru dengan warna hijau ni sepadan. Saya ulang lagi sekali. Warna biru dengan warna hijau ni adalah sepadan. So maksudnya tan 45 darjah adalah 8, opposite dia, yang ni O, yang ni A. So adalah O bahagi A. So tangent 45 adalah 8 bahagi 6. Kebetulan kalau korang perasan X tu, dia buat apa ni? Dekat sudut 2, 135 tu sudut 2. Yang hanya positif hanyalah sin. Tapi yang kita buat ni apa? Tangent. So korang kena letak negatif dekat dia. So jawapannya adalah tangent X. So kesimpulannya apa?
tangent X adalah negatif 8/6. So dekat sini yang kita pakai sudut sepadan tu. Okey. Macam seolah-olah kita pindah X masuk kat dalam ni guna yang segitiga ni. Itulah guna sudut sepadan. Nak soalan lagi tak? Boleh? Jangan. Okey. Sekejap, dia nak cipta tu kena pakai ni sikit. Ada soalan kat belakang-belakang tapi saya nak make sure korang faham dulu sekarang. Contoh ini saya buat segitiga macam ni lah. Segitiga dekat bawah pula. Tadi segitiga kat atas. Ni adalah X. Sini adalah berapa ni? Saya nak letak sini, katalah sini lah 80. Sangat nombor lah. 70. So, saya kata sini 3, sini 4, sini 5. Okay. So, saya minta cari cosine X. So, saya nak buat tu. X kat luar, kita ada sudut sepadan. Sampai dekat sini, apa first step nak buat? First step nak buat adalah tengok X tu, korang kena agak dia sekat suku berapa. Kalau korang buat segi 4 suku tu, suku 1 yang mana semua akan positif, suku 2 yang mana sin saja positif, suku 3 yang mana tangent sahaja positif, suku 4 yang mana hanya cosine saja positif. X tu dia akan landing dekat suku kedua. Okay, ni X. Yang sepadan dengan dia adalah 70. Siapa cakap? Formula cakap. Alpha ataupun sudut sepadan di suku kedua adalah 180 tolak sekejap. 180 tolak tu. So tolak 180 tolak 110. Saya dapat 70. So sudut sepadannya dekat sini. So sampai dekat sini kerja kita pinjam dekat tempat 70 tu, maksudnya seolah-olah ini X korang sekejap. Alright, so kalau dekat sini cos adalah formula dia kah adjacent bahagi H. So adjacent bahagi H. So cosine X adalah adjacent iaitu 4 bahagi dengan 5. Lepas tu korang fikir balik. Kalau korang buat cos dekat tempat yang hanya sin positif, obviously dia akan jadi negatif. Okay. Itu contoh-contoh soalan yang ada. Kenapa kena pakai sudut sepadan dan kenapa kena cipta negatif tu bila korang check kat suku berapa lah? Oh, suku 2. Suku 2 hanya sin je positif. Yang aku tengah buat sekarang apa? Cosine. Kalau aku buat cosine kat tempat sin je positif, memanglah tak kena sebab ini mesti negatif kat sini. So kita cipta negatif ni dekat tempat dia. Okay, soalan? Tak ada? Okay. Yang ni saya nak skip dulu untuk minggu ni. Minggu depan saya nak ajar yang ni. Saya nak pergi kepada soalan dia untuk korang buat, boleh tak? Ni. Kita pergi kat sini. Ni contoh-contoh soalan. So, saya extend sikit kelas hari ni. So, saya bagi korang berapa lama nak buat ni? Nak try sekarang. Contoh-conteng. Bukannya betul contoh-conteng je. At least korang ada masa nak buat. Soalan 1 dengan 2 target saya untuk hari ni. 3 minit cukup? Cukup. Okay, 3 minit try.
Okey dah? Okey, saya tulis jawapan. Yang ni 5/13. Yang ini negatif 5 saya akan explain jangan risau. Panjang BE 8 cm. Yang ni 12/20. Yang ini adalah negatif 4/5. Alright, so siapa nak saya explain soalan 1AB? Ke dah faham? Saya. Okay, explain Now, sin theta. Sin dekat luar. Sin tu dekat luar, ni sin tu. Sorry, theta tu dekat luar. So, disebabkan dia dekat luar tak boleh pakai. So, kita pinjam sudut corresponding kat sini. Dan kalau korang perhatikan, ini pakai logik je. Ini berapa? Ini dekat dia, theta ni landing dekat sudut suku berapa? Daripada sini sampai sini. Obviously dia akan landing, dia tak lebih 180 tapi dia tak kurang daripada 90. So dia akan landing dekat suku kedua. So bila dia landing dekat suku kedua, yang akan positif dekat situ hanyalah sin sahaja. Sin sahaja akan positif dekat suku kedua. Okey. Dan disebabkan kita tahu corresponding angle dia ada, so kita pakai dekat dalam ni sementara. Okay, kita pakai segitiga sudut tegak ni kita pinjam sementara. Dan kita guna formula so sin theta adalah 5, iaitu ini O dan ini H. So 5/13. Now sampai sini tak siap lagi, korang kena check. Yang korang buat tu sin dekat tempat yang sin positif. So biarlah dia positif. So betul lah tu jawapan dia. So kalau nak buat tan theta, okay, tan, formula dia toa. So tangent theta adalah opposite bahagi adjacent.